Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji hajah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan melaksanakan ziarah dalam Mekah. Jadi sebelum tu saya ingin berterima kasih kepada haji dan hajah sekalian kerana memberi komitmen, memberi kerjasama. Saya suruh kumpul pukul 8 haji hajar kat sini. Bagus. Tak pernah lagi saya bawa jemaah yang sharp macam kalian semua. Jadi sebelum kita memulakan ziarah dalam kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Muhammad Aimanuddin Aslam bin Musrifin. Nombor kad matrik PMD 4015B. Dan saya belajar di Professional Mutawif Development International College di cawangan UPSI Perak. Sebelum kita melaksanakan ziarah dalam kita pada hari ini, lebih elok kita mulakan dengan doa kan. InsyaAllah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah boleh tanda tangan, saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi semua dah ada ke ni? Jadi kita boleh mulakan ziarah dalam kita pada hari ini dengan tempat pertama kita akan pergi adalah Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Nanti saya akan tunjuk. Let's go. Alhamdulillah, haji dan hajah yang saya hormati sekalian, kita telah sampai ke checkpoint kita yang pertama, iaitu apa? Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi inilah tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini jugalah rumah bapanya sendiri, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sekarang dia dah bentuk lain. Dulu lain kan. Dulu lain. Sekarang ini kalau haji dan hajah ingin tahu, sekarang telah dijadikan perpustakaan. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dia dah besar, dia berhijrah. Rumah ini telah diambil oleh sepupunya sendiri, iaitu Aqil bin Abi Talib. Jadi sepupu Nabi ni dia ambil alih, dia jaga pula rumah ini. Sekarang sehingga kini sekarang telah dijadikan perpustakaan lah. Siapa yang bina perpustakaan ni? Yang bina perpustakaan ini ialah Syekh Abbas bin Yusuf Al-Khattan pada tahun 1370 Hijrah dengan menggunakan duitnya sendiri. Maksudnya dia sedekah lah, wakaf. So dia spend duit dia untuk bina perpustakaan umum untuk penduduk Mekah pada ketika itu. Jadi itu saja yang ada di dalam yang ada di perpustakaan tempat kelahiran Nabi ni. Nanti kita boleh masuk, tapi cuma kena ikut turn lah kan. Jadi haji dan hajah boleh bertenang sebentar. Kita akan set up untuk masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Jadi insyaAllah. Selepas itu kita akan pergi ke checkpoint seterusnya, iaitu Telaga Zamzam. Di situ kita boleh minum air Zamzam. Kita boleh beli air Zamzam, bawa balik hotel, bawa balik rumah ke kan. Jom. Alhamdulillah. Jadi selesai di Maulid Nabi. Sekarang pula kita berada di checkpoint kedua, iaitu Telaga Zamzam. Jadi apa yang ada di Telaga Zamzam ni? Confirm lah ada air Zamzam kan. So saya nak cerita sikit. Kalau haji dan hajah nak tahulah, saya nak cerita sikit berkenaan sejarah Telaga Zamzam ni. Pada suatu ketika dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan juga Ismail alaihissalam, anaknya sendiri. Hajar itu isteri dia, Nabi Ismail itu anak dia.
Dia membawa kedua mereka dan meninggalkan mereka berdua di satu pokok, yang sekarang pokok itu merupakan tapak telaga Zamzam ni lah. Jadi pokok tu berdekatan dengan Kaabah. Jadi Rasulullah pula, Nabi Ibrahim ni tinggal mereka lalu pergi kan. Lepas tu Siti Hajar ni macam pelik kan. Sanggup ke dia tinggal isteri dia macam tu je dengan anak dia yang nangis-nangis nak susu kan. Lepas tu Nabi Ibrahim ni dia tak pandang belakang langsung, berterus kan. Sampailah Hajar ni berkata, adakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim berpaling ke belakang lalu cakap ya. Lalu Hajar pun dia macam dia macam okey je lah kan, sebab dia tahu yang Allah tu akan tolong dia. Selepas tu anak dia Nabi Ismail ketika itu kecil lagi, dia menangis-nangis ingin nak susu, nak air kan. Lalu Siti Hajar ni dia dah tak ada air sangat. Dia tak sanggup tengok anak dia Nabi Ismail tu nangis. Dia pergi di satu bukit yang sekarang dipanggil Bukit Sofwa. Bukit Sofwa tu dia cari air. Lepas tu ada nampak dekat ujung sana tu macam ada air juga. Sekarang dikenali sebagai Bukit Marwah. Dia pergi Bukit Marwah, tengok dia tak ada air. Lepas tu dia patah balik sebanyak 7 kali. Ulang alik sampai last di Bukit Marwah dia terdengar bunyi air kan. Lalu dia tengok balik anak dia Nabi Ismail, dekat kaki dia pancut-pancut air Zamzam, yang sekarang dikenali air Zamzam ni yang kita minum sekarang ni. Lalu berlari Siti Hajar ke Nabi Ismail dan buat macam benteng, sebab dia macam daripada tanah keluar. Itu mujizat Nabi Ismail. Dia hentak-hentak kaki dia. Orang baby menangis kan, dia hentak-hentak kaki dia macam memberontak. Jadi keluarlah dengan izin Allah, keluar air Zamzam. Lalu Siti Hajar buat macam guide, bukan guide, orang kata macam tembok lah supaya air tu tak melempah. Kalau ada setengah ulama mengatakan kalau Hajar tu Siti Hajar tak buat guide tu, nescaya banjir satu bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sejarah berkenaan dengan Telaga Zamzam. Jadi apa lagi keberkatan Telaga Zamzam ni? Telaga Zamzam ni boleh salah satunya ialah syifa. Apa tu syifa? Boleh berubat, tapi atas niat dia lah kan. Contoh, saya ada dengar ustaz saya cerita, dia waktu tu dekat Mekah. Kat Mekah, kalau kat Kaabah sekarang ni, kat tepi-tepi tu dia ada sediakan air Zamzam tau. Lepas tu ustaz saya ni lapar kan. Lapar sangat. Lepas tu time tu dia, ada air Zamzam je. Time tu dia nak pergi makan, tapi dia nampak air Zamzam tu dia minum. Tapi sebelum dia minum tu dia niat, ya Allah, ya Tuhanku, semoga aku minum air Zamzam ni kenyang sampai malam. Dia niat macam tu. Lepas tu dia baca selawat sikit, dia minum. Lepas dia minum tu terus tak rasa lapar langsung sampai ke esok pagi. Nampak tak keberkatan air Zamzam tu sendiri? Sebab tu banyak orang-orang sekarang ni dia beli Zamzam, lepas tu dia jual kat Malaysia mahal. Dia bergantung atas niat kita lah kan. Boleh buat penyakit, tapi janganlah percaya 100%. Bukan maksud saya tak boleh percaya benda tu, just niat kita lah. Tapi ubat still kena makan. Contoh makcik ada sakit jantung kan, lepas tu makcik percaya betul-betul kat Zamzam ni, makcik tinggalkan ubat. Tak boleh juga macam tu. Makcik kena ambil juga ubat kan. Tapi Zamzam ni just macam orang kata apa, backup. Tapi asalkan niat makcik tu betul. Jadi selepas itu saja yang ada yang boleh saya ceritakan kepada antum semua berkenaan dengan Telaga Zamzam. Jadi saya lepaskan Haji dan Hajah sekalian untuk bergerak ke sekitar
bergerak untuk membeli air zam-zam ke, buat apa yang patut. Nanti lepas tu selepas 5 minit kumpul balik di sini dan kita akan pergi ke checkpoint yang ketiga. Jadi itu saja, insya-Allah boleh bersurai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi macam mana dengan telaga Zamzam tadi? Banyak dapat ni. Banyak beli air. Nak bawa balik Malaysia ni jadi ni. Okey. Jadi sekarang ni kita berada di Ma'la, atau famous Ma'la ni adalah perkuburan Ma'la orang panggil. Jadi banyak kubur di sekitar Mekah ni, tapi yang paling famous adalah perkuburan Ma'la. Sebab apa famous? Sebab adanya jasad isteri Nabi yang pertama, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan ada juga para tabi'in, ulama-ulama besar dan orang-orang alim yang telah dikebumikan di sini. Tetapi kat sini tak ada tanda ataupun alamat yang menunjukkan kedudukan yang jelas bahawa kubur yang dikatakan kepunyaan Ummul Mukminin Siti Khadijah ataupun sahabat-sahabat atau tabi'in lah. Jadi dia tak ada tanda, dia kosong. So kita tak tahulah kat mana. So saya tak boleh tunjuk kat mana perkuburan suami dia, isteri Nabi. Selain selain Khadijah isteri Nabi, 9 orang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Jadi alang-alang kita dah sampai di sini, baik kita sedekahkan Al-Fatihah kepada penduduk-penduduk yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah sayang dia. Okey, itulah. Jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau ditempatkan tempat orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jadi tak banyak pun perkuburan Ma'la ni, jadi korang boleh ambil gambar. Saya lepaskan Haji dan Hajah untuk mengambil gambar dan berkumpul balik di sini pada jam 5 minit lah, selagi 5 minit kita kumpul balik untuk kita pergi ke checkpoint yang keempat. Jadi itu saja, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah sampai di checkpoint kita yang seterusnya, yang seperti mana Haji dan Hajah nampak di belakang sini adalah satu masjid yang diberi nama Masjid Jin. Jadi masjid ini terletak di tepi Al-Hujun, iaitu di sebelah kiri jalan menuju ke perkuburan Ma'la. Jadi masjid ini dibina di tempat Rasulullah SAW melukis sebuah lingkaran di sekeliling Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah ketika itu diperintahkan untuk memperdengarkan Al-Quran kepada kaum jin di masjid inilah. Sebab tu nama masjid ni Masjid Jin. Lalu Rasulullah pergi membawa bersamanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah membawa Abdullah bin Mas'ud ke Hujun yang terletak berhampiran dengan Syaib Abid Dub. Jadi famousnya masjid ini sebab apa? Bukan sebab banyak jin dalam ni, bukan. Sebab Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperdengarkan Quran daripada kaum jin. Sebab itulah nama masjid ni Masjid Jin. Okey. Jadi saya beri masa untuk Haji dan Hajah. Memang tak banyak cerita kat sini kan. Sebab tu je nama masjid ni Masjid Jin. Jadi saya beri masa kepada Haji dan Hajah untuk tangkap gambar ke apa. Selepas tu kita akan pergi ke masjid sebelahnya pula. Masjid apa? Nanti saya akan terangkan. Jadi 5 minit je. Lepas tu kumpul balik kat sini. Kita nak pergi check poster ni. Okay, insyaAllah. Okay, baik. Sekarang ni Haji dan Hajah sekalian, kita berada di satu lagi masjid, iaitu Masjid Syajarah, ataupun nama lain Masjid Pokok. Sebab apa Masjid Pokok?
Masjid ini dia terletak berhadapan dengan Masjid Jinnah yang kita pergi tadi tu kan. Itu Masjid Jin, ni Masjid Syajarah. Kat sini terjadinya mukjizat tentang Masjid Jin. Kat sini terjadinya mukjizat tentang sebatang pokok yang tercabut daripada bumi dan datang menghadap ke baginda Rasulullah SAW setelah dipanggil oleh baginda. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh kembali, maka pokok itu kembali kepada tempat asalnya. Sebab apa terjadi macam tu? Ketika itu orang Quraisy dia menolak Nabi, maka Rasulullah pun berdoa. Dia macam memberontak lah kan, macam memberontak kat Nabi. Lepas tu Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepada mereka hari ini akan sesuatu kekuasaanmu. Maksudnya diorang ni tak percaya Nabi waktu tu kan. Lepas tu selepas itu aku tidak akan peduli kepada pendustaan kaum kafir terhadap dakwahku. Lalu Rasulullah dengan izin Allah, baginda disuruh untuk memanggil satu pokok, sehingga kan pokok tu tercabut kan. Macam kita tengok pokok sekarang ni, lepas tu tiba-tiba kita panggil dia, tiba-tiba dia datang, tercabut dengan akar-akar dia sekali, tercabut datang kat kita. Macam tu lah Rasulullah datang kat Rasulullah. Lepas tu Rasulullah suruh pokok tu sampaikan salam kepada kaum Quraisy yang kacau Rasulullah tadi kan. Lepas tu kaum Quraisy macam terkejut lah kan. Macam Rasulullah ni betul diorang baru percaya Rasulullah ni ada mukjizat dia tersendiri. Selepas peristiwa itu, Rasulullah pun kaum Quraisy pun kaum Quraisy pun masuk Islam lah, memeluk agama Islam. Jadi itu saja yang boleh saya simpulkan berkenaan dengan Masjid Syajarah ini. Moga ada manfaat, insya-Allah. Kita akan pergi ke checkpoint seterusnya, insya-Allah. Jadi sebelum tu saya bagi masa kepada haji dan hajah sekalian untuk macam sama untuk ambil gambar kan. Gambar pokok tu pokok sekarang dah tak ada dah. Dah ada buat pokok, tapi ada, sebab tu dibina masjid sebagai tanda aras lah, penanda. Jadi itu saja yang boleh saya simpulkan berkenaan dengan Masjid Syajarah ni. Selepas ni kita akan pergi ke checkpoint seterusnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, haji dan hajah yang saya hormati sekalian. Baik, sekarang kita telah sampai checkpoint seterusnya, di mana sekarang ni kita berada di Bukit Sofa ya. Jadi Bukit Sofa ini ialah sebuah bukit yang kecil yang berada lebih kurang 130 meter di bahagian selatan dari Masjidil Haram. Jadi sebuah kubah telah didirikan di sini. Sinilah tempat yang di mana disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermulanya sa'i. Bukit Sofa telah disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Taala, Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Jadi bukit ini juga menjadi saksi banyak peristiwa penting yang berlaku sepanjang tempatan sejarah. Yang pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Sofa. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, menyebarkan agama Islam yang kita dapat hari ini, demi untuk umat dia sendiri. Jadi kat sinilah, di bukit inilah Nabi sampaikan dakwah kepada penduduk-penduduk Quraisy Mekah ketika itu yang belum masuk Islam. Rasulullah naik di atas bukit ini dan menyeru orang ramai. Setelah kaum musyrikin berkumpul, baginda menyeru mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari akhirat, serta mengingatkan mereka pada azab api neraka. Jadi selain itu, selain dakwah Nabi di bukit ini, bukit ini juga pernah menjadi saksi bahawa kaum Quraisy meminta Rasulullah untuk menukarkan Bukit Sofa ini menjadi emas. Dia cakap macam mana kat Rasulullah, ya Rasulullah,
kalau betul kau ni Rasul, mintalah kat Tuhan kau supaya Bukit Sofa ini menjadi emas. Jika Bukit Sofa ni menjadi emas, nescaya aku akan masuk Islam. Sekumpulan tentu ada sekumpulan Quraisy Mekah lah, yang belum masuk Islam. Lalu Rasulullah tanya, betul ke ni? Lepas tu mereka jawab apa? Ya, betul. Lalu turunlah malaikat Jibril yang mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu telah memberi salam kepadamu dan berfirman, jika engkau mahu, nescaya aku akan jadikan Bukit Sofa itu emas buat mereka. Dan sesiapa yang ingkar selepas itu, maka aku akan menyiksanya dengan azab yang belum pernah aku timpakan di bumi ini. Lalu Rasulullah menjawab, aku ingin agar dibukakan pintu taubat dan rahmat. Lalu turunlah ayat Al-Quran, di mana artinya, dan tidak ada yang dapat menghalang kami daripada mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan, melainkan tanda-tanda itu telah didustai oleh orang-orang yang terdahulu. Selain itu, Bukit Sofa ini juga telah menjadi saksi bahawa Abu Jahal telah menyakiti Rasulullah ketika mana Rasulullah menyampaikan dakwah di situ. Di sinilah kan. Lepas tu selepas saja siapa ni pakcik dia Hamzah kan, dapat tahu yang Abu Jahal ni pukul dia, cerca dia, macam maki dia, pukul dia kan. Lalu Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi, bergegas untuk mencari. Dia terus cari siapa ni Abu Jahal. Lalu lepas dia jumpa Abu Jahal tu, dia ambil manah, dia pukul pakai belakang manah tu dekat kepala Abu Jahal sehingga berdarah. Semenjak peristiwa itu, Abu Jahal dengan izin Allah, dengan hidayah yang Allah beri, Abu Jahal memasuki Islam. Jadi itu saja yang ada di Bukit Sofa yang boleh saya simpulkan, yang boleh saya ceritakan kepada antum semua. Jadi next kita akan pergi ke Bukit Marwah pula. Jadi saya akan ceritakan apa kelebihan yang ada di Bukit Marwah, insya-Allah. Alhamdulillah, haji dan hajah sekalian, kita telah sampai juga di checkpoint yang seterusnya yang saya cakap tadi, iaitu Bukit Marwah. Okey, jadi apa yang ada di Bukit Marwah ni? Kalau haji dan hajah nak tahu, Bukit Marwah ni ialah bukit yang terakhir dalam ibadah sa'i. Jadi yang kita akan mula, kalau sa'i ni kita akan bermula daripada Bukit Sofa, Marwah sebanyak 7 kali. Lalu kita akan berakhir di bukit inilah kan. Jadi berkenaan dengan Sofa Marwah ni, dia diambil daripada peristiwa Istihajar yang saya dah cerita sebelum ni. Kot-kot ada haji dan hajah tidur ke tak dengar. Kita ambil daripada Allah ambil daripada peristiwa Istihajar yang ulang-alik mencari air untuk anak dia, iaitu Nabi Ismail AS. Lalu berakhir di Bukit Marwah ini. Jadi bukit ini terbina daripada batu api atau getaran, atau sejenis batu putih yang keras. Ia terletak kira-kira 300 meter dari arah timur Rukun Syami dari arah Kaabah. Bukit ini menjadi tanda tempat berakhirnya sa'i. Cakap tadi, tempat berakhirnya sa'i di bukit ini. Jadi tiada apa pun yang Bukit Sofa dan Marwah ini juga suka saya ingatkan bahawa Bukit Sofa dan Marwah ini juga adalah salah satu tempat yang di mana tempat mustajab yang berdoa. Jadi kalau haji dan hajah dapat naik di bukit ini ketika buat sa'i kan, haji dan hajah doalah sebanyak mungkin, kerana kita tak tahu lagi bila lagi kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang di bumi yang berkah ini. Sekarang saya lepaskan haji dan hajah untuk ambil gambar dalam masa 5 minit dan berkumpul semula di tempat di sini, di tempat yang sama, dan kita akan bergerak
checkpoint yang seterusnya, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi haji dan hajah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi belakang saya ini adalah Kaabah yang haji dan hajah boleh nampak. Seperti mana haji dan hajah tahu, Kaabah ini ialah Baitullah Al-Haram dan merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam. Dan Allah telah menjadikan baginya beberapa kelebihan, seperti hubungan dengan baginya beberapa kelebihan seperti hubungannya dengan dua rukun Islam, iaitu solat dan haji. Tidak sah bagi seseorang itu apabila solat dia tidak menghadap Kaabah, dan tidak sah juga haji ataupun umrah dia apabila seseorang itu tawaf tidak mengelilingi Kaabah. Jadi haji dan hajah yang dirahmati Allah sekalian, Kaabah ini sejarah ada. Dia telah dibina oleh Nabi Ibrahim AS selepas diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Ketika itu Nabi Ibrahim datang ke persekitaran Kaabah, lalu berjumpa dengan anaknya Nabi Ismail AS dan berkata, "Wahai Ismail, Allah Subhanahu Taala telah memerintahkan aku untuk membina Kaabah." Lalu Nabi Ismail kata apa? Maka Nabi Ismail kata apa? Laksanakanlah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Allah Subhanahu Taala suruh ajak, maksudnya macam mana? Allah Subhanahu Taala telah datangkan aku untuk menjemput kamu sekali untuk membina Kaabah. Lalu Nabi Ismail kata, baiklah. Lalu terbinalah Kaabah, yang pada asalnya Kaabah bukan begini rupa. Sekarang telah cantik kan. Dia telah dihias ataupun dimodify oleh kerajaan Arab Saudi dari semasa ke semasa. Jadi apa kelebihan Kaabah ini? Apabila kita pandang saja Kaabah kan, Allah turunkan rahmat kepada kita, 20 rahmat. Itu kalau kita pandang. Kalau kita solat menghadap Kaabah, kita dapat 40 rahmat. 40 rahmat Allah Ta'ala bagi. Kalau kita tawaf Kaabah ni, tak kira tawaf sunat, tawaf wajib kan, tawaf wada, tawaf kudum, apa semua tu kan, kita dapat 60 rahmat. Jadi banyak kelebihan yang ada di Kaabah ni yang tak ada kat tempat lain. Kita boleh tawaf kat Kaabah, kita boleh tawaf kat Kaabah saja kan. Tak boleh dekat Malaysia mana ada tempat tawaf. Hanya salah satunya dekat Kaabah saja yang tempat mustajabnya berdoa, tempat yang dilimpahkan segala rahmat. Tempat apa lagi? Tapi cakapnya kat sini, kalau kita sampai kat sini, jangan lepaskanlah peluang untuk melaksanakan, kita pulun sekali ibadah kita kat sini kan. Sebab kita tahu lagi bila lagi kita sampai kat sini kan. Entah 20 tahun akan datang kita tak sampai. Entah ni kali terakhir kita datang sini. Sebab tak semua orang dapat apa yang kita dapat. Tak semua orang dapat peluang untuk dapat apa yang kita dapat kan. Jadi Allah pilih kita. Allah Subhanahu Taala telah menjemput kita untuk datang ke rumahnya. Lalu kita buatlah yang terbaik kan. Semoga Allah Subhanahu Taala menerima segala ibadah kita. Jadi selain Kaabah, selain saya nak cerita pasal Kaabah, kita haji dan hajah juga boleh nampak di belakang saya ini. Di belakang saya ada makam Ibrahim. Di mana makam Ibrahim bukannya apa ni orang kata, kubur, bukan kubur Nabi Ibrahim, tetapi Makoma berdiri, tapak kaki kan, tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi macam mana boleh ada kat sini kan? Jadi ketika pembinaan Kaabah, Nabi Ibrahim ni tak sampai. Sebab Kaabah tu tinggi kan, dia tak sampai. Jadi Nabi Ibrahim letakkan batu, lalu memijak batu tersebut untuk meletakkan batu di atas Kaabah, sehingga terbentuk tapak kaki Nabi Ibrahim di situ. Lalu disebabkan itulah
nama makam Ibrahim itu jadi disebabkan itulah nama tersebut jadi makam Ibrahim. Ramai orang ingat makam Ibrahim ni makam Nabi Ibrahim, tapi tak. Mula-mula saya dengar makam Ibrahim ni yang ustaz saya ajar, makam kan, macam betul ke Nabi jasad Nabi Ibrahim kat sini? Bukan, punya makam Ibrahim ni ialah tapak kaki Nabi Ibrahim. Okey. Jadi ketika kita buat tawaf, ketika kita buat tawaf, boleh ke kita sentuh makam Ibrahim ni? Saya nak tanya haji dan hajah sekalian, boleh ke tak? Jawapan dia tak boleh, kerana dia termasuk dia macam Hijri Ismail jugalah, tak boleh. Kita tak boleh sentuh Kaabah, kita tak boleh sentuh Ismail. Nanti saya tunjuk. Jadi ketika tawaf kita tak boleh sentuh makam Ibrahim. Jadi terbatal kita punya umrah. Kita punya tawaf. Ke umrah, tawaf. Kita kena buat balik. Ataupun kita kena pusing ke belakang 3 langkah. Lepas tu kita teruskan semula. Jadi itu kaedah dia. Selain itu, selain makam Ibrahim, ini juga Hijri Ismail yang kita boleh nampak di sebelah, kan Kaabah sebelah tu ada macam lengkungan kan. Jadi di situ itulah dia, nama dia Hijri Ismail. Yang di mana Hijri Ismail ni adalah sebahagian juga daripada Kaabah. Jadi kalau kita tak dapat masuk dalam Kaabah ni kan, memang orang-orang lalu yang dapat masuk dalam Kaabah ni pemerintah negara lain macam dia ada kuasa, boleh masuk sini, tapi ada temu janji juga kan. Jadi kalau kita tak dapat masuk dalam Kaabah ni, kita boleh masuk di Hijri Ismail. Dia juga yang sepadan sebahagian daripada Kaabah. Jadi kalau kita masuk dalam Hijri Ismail tu, kita boleh berdoa lah, sebab kat situ sebab mustajabnya berdoa kan. Jadi Hijri Ismail ni dulunya tempat rehat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika pembinaan Kaabah. Di situ jugalah tempat kambing-kambing ataupun haiwan ternakan Nabi Ismail diletakkan di situ. Kandang dia lah, orang kata kandang dia lah. Kandang Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim kat situ. Selain itu, banyak lagi yang saya nak terangkan berkenaan dengan pancur emas kan. Pancur emas tu dia apa lagi? Ni orang kata multazam. Jadi apa itu multazam? Multazam ini terletaknya di antara pintu Kaabah dan juga Hajarul Aswad. Multazam ni terletak di antara pintu Kaabah kan. Pintu Kaabah ni dan juga Hajarul Aswad. Kalau Haji dan Anja boleh tengok di belakang saja. Jadi itulah dia multazam. Jadi apa kelebihan multazam ni kan? Macam biasa, sama juga tempat mustajabnya berdoa. Kalau kita ada kat situ, kita letakkan sunat dia, sunnah Nabi. Sahabat pernah nampak Nabi letakkan muka dia dengan tangan dia macam tu kan, macam terlekup kan muka dan tapak tangan kita di multazam tu. Lalu kita berdoa lah, InsyaAllah dengan izin Allah SWT, doa kita akan dikabulkan lah. Selain itu, apa lagi yang ada kat Kaabah ni? Kalau kita tengok, lagi satu, Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad ni, apa itu Hajarul Aswad? Batu, batu apa? Batu daripada syurga yang Allah turunkan ketika pembinaan Kaabah. Nabi Ibrahim ni menyuruh anak dia Nabi Ismail untuk mencari tanda apa? Tanda sebagai permulaan tawaf. Lalu Nabi Ismail cari tak jumpa. Lalu dia patah balik kepada bapa dia. Bapa dia dah pegang dah beberapa batu kan. Lalu anak dia tanya, tu batu mana dapat batu ni kan, tanda ni kan? Lepas tu Nabi Ibrahim kata, tadi malaikat Jibril bagi. Yang dikata batu ini batu daripada syurga. Pada asalnya batu tersebut, batu Hajarul Aswad ni berwarna putih, lebih putih daripada susu. Tapi disebabkan dosa manusia, dosa kita hamba kan, banyak dosa, sebab tu dia jadi hitam. Tapi betul lah, sebab tu dia jadi hitam. Kalau tidak, Hajarul Aswad ni putih lah. Batu daripada syurga kan. Jadi itu saja
Jadi kalau Haji dan Hajah kalau dapat cium batu Hajar Aswad tu memang rezeki dan Hajah sekalian lah kan. Sebab tak mudah nak pergi ke situ, berjuta-juta orang kan. Ramai memang sesak kat situ. Jadi kalau Haji dan Hajah ada rezeki cium, memang rezeki Hajah kan. Saya pun tak ada rezeki lagi nak cium sebab terlalu pack. Pun tak nak bergaduh orang. Bukan bergaduh, habis. Jadi apa lagi yang ada di Kaabah ni yang kita boleh lihat? Itu je kot. InsyaAllah saya lepaskan Haji dan Hajah sekalian untuk mengerjakan apa yang patut. Memandangkan Zuhur pun dah nak masuk. Alang-alang kita solat Zuhur dulu. Lepas solat Zuhur kita boleh balik ke hotel masing-masing untuk makan tengah hari. Jadi itu saja untuk ziarah dalam kita pada hari ini. Semoga ada manfaat yang at least sikit lah, walaupun penerangan saya ni kurang kan, tapi at least kita dapat sikit. Walaupun tak dapat semua, dapat sikit insyaAllah. Jadi selesai untuk ziarah dalam kita. Saya tahu muka Haji dan Hajah pun nampak penat sekarang ni. Jadi kita solat Zuhur dulu. Kita solat Zuhur, kita balik ke hotel, kita makan. Okay, InsyaAllah esok kita akan melaksanakan ziarah. Esok pula kita akan melaksanakan ziarah luar Mekah. Jadi semua jemaah diminta untuk berkumpul di hotel, di lobi hotel pada jam seawal 7.30 lah. Pukul 8 tu tayar dah bergulir. Lambat tinggal. Lambat tinggal. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada saya. Kita jumpa esok, okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kumpulkan kita Haji dan Hajah sekalian. Masih lagi memberi nikmat hidup. Masih lagi diberi nikmat makan, nikmat minum, nikmat bernafas di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sebelum tu, seperti alhamdulillah semalam kita telah selesai laksanakan ziarah dalam Mekah. Jadi seperti yang dijanjikan, pada hari ini kita akan melaksanakan ziarah luar Mekah pula, di mana ziarah luar Mekah ini kita akan pergi ke tempat-tempat yang Rasulullah SAW sendiri pergi. Sebagai contoh di Jabal Thur, di Hudaibiyah, di Ji'ranah, dan lain-lain lagi insyaAllah. Jadi sebelum tu saya nak ingatkan, sebelum tu Haji dan Hajah kalau nak yang pergi tandas, pergi dulu sebelum kita bertolak ni. Yang nak beli keropok-keropok ke, boleh makan dalam bas, boleh pergi dulu sekarang insyaAllah. Selepas itu hari ni juga kita akan buat ziarah, laksanakan ziarah tambahan, iaitu di Hudaibiyah lah insyaAllah. Jadi mana yang nak ikut tu boleh bagi nama kepada saya, dan ada kos tambahan sikit lah kan. InsyaAllah. Jadi lalang bas pun dah sampai insyaAllah. Haji dan Hajah boleh ikut saya untuk pergi ke checkpoint yang pertama, iaitu di Jabal Thur insyaAllah. Alhamdulillah Haji dan Hajah sekalian, kita telah sampai di checkpoint pertama kita, iaitu di Jabal Thur. Jadi Jabal Thur ini adalah satu bukit, seperti mana Haji dan Hajah boleh lihat di belakang kita sekarang ni. Adalah Bukit Thur nama dia. Jadi bukit ini terletaknya di tengah-tengah Mekah Al-Mukarramah, dan jarak bukit ini dengan Masjidil Haram lebih kurang kira-kira 4 km, dan ketinggian bukit ini adalah 458 meter. Jadi kita tak galakkan lah kalau nak daki tu kan, sebab tinggi. Saya pun tak pernah daki, saya sendiri pun tak pernah daki.
ikut apa-apa yang berlaku kat atas tu. Sebab kat sini dia tak ada macam pemegang tu, so dia jalan je, tak ada pemegang. So kalau kita nak daki pun mengambil masa yang agak lama. Normal selalu sejam setengah lah kalau nak daki Jabal Sur ni. Ada je orang daki, cuma tak ramai lah kan. Jam setengah, itu pun paling minimum. Selalu lebih daripada tu lah kan, 2 jam, 2 jam setengah, lebih kurang macam tu lah. Jadi jadi apa yang ada di Jabal Sur ni, ada di Jabal Sur ni ada gua Sur. Ada gua dalam ni, yang di mana ada satu peristiwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dikejar ataupun diburu oleh musyrikin Mekah. Rasulullah diburu, dan pada ketika itu musyrikin Mekah ingin membunuh Rasulullah, ingin tangkap Rasulullah, ingin menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dapat tahu berita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib baginda, dan bergerak sehingga terhenti di Jabal Sur ini. Lalu Rasulullah mendaki bukit ini dan duduk dalam gua, iaitu Gua Sur lah, selama 3 hari. Lalu selepas Rasulullah dan Abu Bakar duduk dalam itu, musyrikin Mekah ni macam putus asa kan, sebab dah lama sangat tak jumpa. Cari tak jumpa. Lalu Abu Bakar dan Nabi sendiri lalu Abu Bakar dan Nabi sendiri bergerak ke Madinah untuk sambung hijrahnya, untuk sambung dakwah. Jadi itu saja yang boleh saya ceritakan kepada haji dan hajah sekalian berkenaan dengan Jabal Sur. Jadi insya-Allah haji dan hajah saya lepaskan antum semua untuk ambil gambar, untuk bersiar-siar dan kumpul balik di sini semula pada jam sekian, pada jam berikut insya-Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Haji dan hajah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah sekarang kita telah sampai checkpoint kedua, iaitu Arafah. Seperti mana yang haji dan hajah nampak di belakang saya ini adalah hamparan padang pasir, ke mana pada musim haji pada 9 Zulhijjah penuh kawasan ini penuh dengan seluruh umat Islam yang datang untuk berwukuf di Arafah. Jadi apa itu wukuf? Wukuf ni adalah salah satu amalan haji, salah satu rukun haji. Jadi wukuf ini adalah macam datang untuk seluruh umat Islam yang mengerjakan haji datang untuk mengenang ataupun macam menyesali segala dosa-dosa mereka, berdoa di kawasan ini. Kerana pada hari Arafah banyak fadilat yang Allah bagi kepada kita. Jadi sekiranya jemaah haji pada tahun itu tidak datang ke Arafah untuk berwukuf, maka tidak sempurnalah haji mereka. Jadi apa kelebihan hari Arafah ni kan, kalau korang nak tahu. Jadi kalau haji dan hajah nak tahu, jadi kelebihan dia ialah yang pertama, Allah bagi limpah rahmat dan pengampunan dosa. Jadi Allah jadikan hari Arafah itu adalah sebaik-baik hari, tempat mustajabnya berdoa. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan doa-doa kita. Jadi yang kedua ialah kelebihan berpuasa di hari Arafah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka akan dihapuskan dosa sebelum dan selepasnya. Jadi kalau yang ada di Malaysia pun tidak terlepas peluang untuk berpuasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa kita sebelum dan selepas.
Jadi selain itu, Arafah ini juga adalah titik pertemuan. Adanya Jabal Rahmah. Arafah ini juga terkenal juga dengan Jabal Rahmah. Itu Jabal apa Jabal? Bukit Rahmah, kasih sayang, bukit kasih sayang. Sebab apa dinamakan bukit kasih sayang? Sebabkan di sinilah tempat yang di mana siapa? Adam dan Hawa, titik pertemuan Adam dan Hawa ditemukan di Arafah, di Jabal Rahmah ini. Yang di mana Adam ketika itu dicampakkan di bumi yang indah, dan Hawa diturunkan di Jeddah. Lalu selepas 40 tahun, dua hati ini berpisah, lalu bertemu di Jabal Rahmah yang berada di Arafah. Selain itu, yang ada lagi di Arafah ini ialah Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Ibrahim AS tentang rukun haji. Di sinilah Malaikat Jibril turun, lalu berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS, dan lalu Malaikat Jibril mengajar Nabi Ibrahim tentang manasik haji ataupun amalan-amalan haji. Setelah selesai menerangkan amalan haji berikut, lalu Malaikat Jibril bertanya, "Araftu?" Makna dia apa? Adakah kamu faham? Lepas tu selepas itu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Arafta," iaitu ya, saya tahu. Jadi itu saja yang boleh saya ceritakan kepada haji dan hajah sekalian, yang keistimewaan amalan-amalan hari-hari yang boleh, hari-hari penting yang kita patut berpuasa, yang patut kita berdoa. InsyaAllah mungkin ada InsyaAllah jadi saya lepaskan haji dan hajah sekalian untuk ambil gambar, bersiar-siar di sini dan berkumpul balik di sini semula dengan kadar yang segera, insya-Allah. Selepas itu kita akan pergi ke satu lagi tempat. Kita akan pergi ke tempat-tempat manasik haji sebenarnya hari ni. Kita akan pergi, lepas ni kita akan pergi Mina, kita akan pergi Muzdalifah. Nanti saya akan ceritakan apa kelebihan tempat-tempat tersebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, haji dan hajah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati Allah dan yang dikasihi sekalian. InsyaAllah kita telah sampai di checkpoint seterusnya, tempat-tempat manasik haji juga, iaitu di Muzdalifah. Muzdalifah ini ataupun nama Muzdalifah ini terletak di antara Minah dan juga Arafah. Selepas jemaah haji atau Muzdalifah juga dikenali sebagai jamaah, tempat berkumpul bagi seluruh jemaah haji. Jadi selepas jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah sehingga tergelincirnya matahari, jemaah haji pada tahun berikut, pada tahun tersebut, bergerak ke Muzdalifah secara serentak untuk bermabit, untuk bermalam di situ pada malam 10 Zulhijjah. Jadi di kawasan inilah Muzdalifah. Di kawasan ini, seperti mana haji dan hajah boleh nampak di belakang saya, di kawasan ini penuh pada musim haji. Dan pada malam itu juga, keesokan harinya, jemaah haji bergerak serentak ke Mina untuk meninggalkan Muzdalifah. Jadi jarak Muzdalifah ini luasnya lebih kurang 12.5 km, dan Muzdalifah ini merupakan suatu tempat ibadat masyar yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi seterusnya kita akan pergi ke
kita akan pergi ke Mina pula. Dia dekat-dekat area sini je. Ni sebab Muzdalifah ni kat tengah-tengah kan, kat antara Mina dengan Arafah. Lepas tu kita akan di Mina pula. Jadi inilah dia Muzdalifah yang haji dan hajah boleh tengok sekarang ni. Memang kosong, tapi pada musim haji nanti penuh. Orang bermalam kat sini. Nanti ada pasang-pasang kemah semua kan. Jadi insyaAllah itu saja yang saya boleh cakap berkenaan dengan Muzdalifah. Kita pergi ke next station atau next checkpoint, iaitu Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hajah sekalian, kita telah sampai di checkpoint seterusnya, iaitu Mina. Mina juga adalah salah satu rukun, adalah salah satu tempat yang di mana jemaah haji datang ketika musim haji. Jadi Mina ini adalah Mina ini adalah kawasan tanah haram yang terletaknya di antara Mekah dan juga Muzdalifah. Ia sekitar 7 km. Belakang ni sekitar 7 km daripada Masjidil Haram. Jadi Mina ini adalah tempat jemaah haji. Jemaah haji pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah sehingga matahari naik di atas Bukit Tapir pada 9 Zulhijjah, dan kembali semula pada hari raya Korban serta bermalam ataupun bermabit pada hari-hari tasyrik 11. Hari tasyrik ni 11, 12, 13 Zulhijjah dan berikutnya. Di sinilah para jemaah haji yang mengerjakan haji pada tahun tersebut melakukan salah satu amalan haji yang wajib, iaitu melontar jamrah, menyembelih hadiyu korban mereka sebagai mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang melakukan kerana mengikut sunnah Nabi Ibrahim AS yang melontar syaitan dan menyembelih kibas sebagai ganti sembelihan untuk anaknya Nabi Ismail. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Lalu Allah gantikan Nabi Ismail itu pada kibas dan menyembelih kibas tersebutlah. Jadi Mina akan padat. Mina ini belakang kita ni akan padat dengan manusia pada musim haji saja. Tetapi ia agak lenggang pada sepanjang tahun kecuali penduduk yang tinggal di situ. Jadi kat sini pun ada orang tinggal. Dekat kawasan Mina ni pun ada orang tinggal. Dan dia akan padat Muzdalifah, Mina, Muzdalifah, Arafah padat pada musim haji. Setahun sekali saja haji, kalau haji nak tahu. Jadi sesiapa yang berpeluang dapat mengerjakan haji pada tahun ini, jangan lepaskan peluang pergi dan pulun ibadah kita sehabis baik. Jadi insya-Allah itu saja di Mina. Kita sambung kita punya ziarah kita di Jar'onah. Untuk checkpoint seterusnya lah di Jar'onah, insya-Allah. Okay, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Haji-haji, hajah-hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, kita telah sampai di checkpoint kita yang terakhir sebelum kita melaksanakan ziarah tambahan, iaitu sekarang ni kita berada di Jar'onah. Seperti mana yang haji dan hajah boleh nampak di belakang kita sekarang ni. Jar'onah ini adalah tempat mikot. Jadi lepas ni kita boleh niat umrah. Lepas tu kita boleh terus pergi buat umrah dekat Mekah lah kan. Kita balik, kita buat umrah sebelum kita pulang ke hotel. Jadi jarak Jar'onah ini 26 km daripada Kaabah, daripada Masjidil Haram. Dan kat sini jugalah tempat mikot yang paling jauh sekali. Sebab 26 km tempat mikot paling jauh. So jarang orang pergi kat Jar'onah ni. Melainkan orang daripada Jar'onah, orang daripada arah sana melalui Jar'onah, dia akan ikut dekat sini lah kan. Okay. Sebab apa Jar'onah ni adalah tempat mikot.
Dia diambil daripada peristiwa Allahu Akbar, peristiwa perang Hunain. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat sini masjid ini Rasulullah meletakkan tawanan dia selepas perang Hunain antara kabilah Hawazin dan Sakif bersatu menentang umat Islam. Diorang ni tak terima agama Islam ketika itu. Lalu tercetuslah nak dijadikan cerita, tercetuslah peperangan dan kemenangan berpihak kepada Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tawanan-tawanan tersebut, membawa tawanan dan juga harta rampasan tersebut di masjid ini. Lalu Rasulullah tunggu selama 10 hari di masjid ini. Rasulullah tunggu selama 10 hari di masjid ini sehinggalah utusan daripada kabilah Hawazin datang bertemu Rasulullah untuk menuntut tawanan dan juga harta rampasan. Lalu Rasulullah tanya kepada mereka, kamu nak mana, antara harta rampasan ataupun tawanan? Lalu mereka menjawab tawanan. Selepas itu Rasulullah membahagikan menyuruh sahabat-sahabat melepaskan tawanan tersebut dengan cara yang lembut. Lepas tu Rasulullah dah bagi tawanan, tinggal harta kan. Lalu Rasulullah membagikan harta-harta tersebut kepada muallaf. Ketika itu ada dua golongan yang ikut Rasulullah berperang. Sebanyak 12,000 bagi tentera Islam, yang 10,000 daripadanya adalah penduduk Madinah, dan 2,000 daripadanya adalah muallaf yang baru saja masuk Islam, turut serta nak tolong Rasulullah. Nampak tak? Lepas tu kafir Quraisy ketika itu adalah 5,000. Perang ini berlaku 2 minggu selepas pembukaan kota Mekah. Kita sambung tadi kan. Lalu Rasulullah bagi harta rampasan tersebut kepada muallaf. Selepas Rasulullah membahagikan tawanan-tawanan kabilah Hawazin tersebut, Rasulullah berniat umrah di sini, di masjid ini. Lalu Rasulullah pergi ke Mekah untuk menyelesaikan umrah beliau. Selepas selesai, Rasulullah pulang ke Madinah semula. Jadi itu saja yang boleh saya ceritakan berkenaan dengan Ja'ronah ini. Semoga ada manfaat. Jadi sesiapa yang nak ikut kita untuk melaksanakan ziarah tambahan, iaitu di Hudaibiyah, dan mana satu lagi saya tak ingat, dan Hudaibiyah ke Muzium Haramain, insya-Allah boleh jumpa saya dan ada bayaran dia sedikit. Jadi itu saja untuk hari ni. Yang nak ikut ziarah tu boleh jumpa dengan saya, insya-Allah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji dan hajah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan melaksanakan ziarah tambahan, yang di mana ziarah tambahan ini merangkumi kita akan buat pagi ni pergi ke Muzium Haramain. Jadi insya-Allah, seperti haji dan hajah nampak di belakang saya sekarang ni, terdapat satu muzium nama yang terletak di Mekah. Nama muzium ini ialah Muzium Haramain, atau lebih dikenali sebagai Muzium Dua Masjid Dua Masjid Suci. Ia terletak di kawasan berbukit Aumul Jaud, Mekah. Dan muzium ini, kalau haji dan hajah nak tahu, dibina oleh King Fahad sendiri, King Fahad bin Abdul Aziz, yang menampilkan sejarah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Maksudnya dua masjid ini digabungkan, ada diletakkan sebagai di muzium ini. Jadi muzium ini dibuka pada 25 Oktober 1420 Hijrah, yang terletak bersebelahan dengan kiswah kain kiswah Kaabah. Jadi di sebelah muzium kita, di sebelah muzium ini, sebelah dia adalah kilang kiswah Kaabah lah, pembuatan kiswah Kaabah. Jadi di dalam apa matlamat dia, matlamat muzium ini ditubuhkan ataupun dibina
adalah untuk mendidik generasi masa kini dan yang akan datang, akan kehebatan ataupun kedahsyatan umat Islam, kedahsyatan agamanya sendiri. Maksudnya nak bagi tahu macam mana pengorbanan, dalam ni pun ada juga replika-replika kan. Betul, macam nak bagi tahu lah pengorbanan umat Islam ataupun para sahabat ketika zaman dahulu untuk memperjuangkan agama yang kita dapat sekarang ni. Jadi di dalam muzium ini terdapat beberapa dewan. Dewan tu macam checkpoint lah. Yang pertama, dewan tetamu yang menempatkan pelawat masuk, macam lobi utama nak sambut pelawat. Jadi dewan kedua adalah dewan masjid suci. Dalam dewan masjid suci ni ada tangga Kaabah yang diperbuat daripada kayu jati. Nanti kita akan pergi di sana. Sekejap lagi kita akan masuk dan haji dan hajah dibenarkan untuk dekat gambar semualah. Jadi dewan ketiga adalah dewan Kaabah, yang di mana dalam dewan Kaabah ini terdapat pintu Kaabah yang diperbuat daripada kayu dan dihiasi oleh emas tulen. Ni pada zaman-zaman Utsmaniyah dulu ni, pintu Kaabah ini diambil dan diletakkan di dalam ni. Selain pintu Kaabah, kita ada juga tiang Kaabah, serta pintu-pintu Kaabah yang terdahulu. Okay, jadi dewan keempat adalah dewan foto gambar, yang di mana di dalam ini terdapat koleksi gambar, gambar-gambar Kaabah ketika dahulu. Dewan-dewan macam gambar-gambar Mekah ataupun gambar-gambar Madinah pada ketika dahulu. Jadi untuk yang kelima adalah dewan manuskrip, yang di mana dalam dewan manuskrip ini terdapat ayat Al-Quran yang ditulis semasa pemerintahan zaman Utsmaniyah, 1000 tahun yang lepas. Ada dalam ni ayat Al-Quran dia lain. Tapi dulu ayat Al-Quran dia tak ada baris, tapi still disimpan dalam muzium ini. Kat mana lagi nak dapat kan, kita tak tahu. So jadi jangan lepaskan peluang. Kalau Haji dan Azhar dapat masuk, kalau boleh tak gambar, tak gambar lah kan. Okay, yang keenam adalah Dewan Masjid Nabi, yang di dalam Dewan Masjid Nabi ni terdapat jam purba. Jam purba ataupun jam masuk waktu macam tu lah, yang dihantar oleh Sultan Utsmaniyah lah ketika itu. Okay, dan terakhir adalah Dewan Zamzam, yang Dewan Zamzam ini terdapat ataupun mengandungi Telaga Zamzam. Pada zaman dahulu, dulu Telaga Zamzam macam mana? Dia pakai macam biasa tu lah, yang pergi kita sekarang ni. Dia pakai baldi dulu pakai baldi tembaga. So nanti kalau Haji dan Hajah masuk, Hajah boleh tengok lah sendiri. Besar, telaga tu besar. Itu memang telaga original daripada zaman dulu. So air saya tak pasti boleh minum ke tak. Jadi InsyaAllah sekejap lagi kita akan masuk ke dalam muzium ni. Nanti ada mutawif yang daripada sini guide antum semua. Jadi sebelum tu itu saja kot, InsyaAllah. Jom kita masuk.